Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita hari ini untuk membincangkan satu tajuk yang mana saya sendiri tertanya-tanya semenjak beberapa tahun lepas. Iaitu, kenapa kereta-kereta jenama daripada Jepun ni kebanyakannya, majoriti dia menggunakan gearbox kotak transmisi jenis CVT, Continuous Variable Transmission. Kenapa? Dan kenapa? Saya cuba-cuba mencari jawapannya sehinggalah dah jumpa dah jawapan ni. Tapi seperti biasa, kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mechanical Culture, kamu subscribe dan like juga putar lonceng dan follow kami di TikTok, Facebook dan juga Instagram. Pasca tahun 2000, kalau anda perasan pada masa itu, jenama-jenama kereta daripada Jepun dah mula menggunakan CVT. Kalau anda ingat, waktu itu Honda, pertama kali dia pakai CVT pada model Honda City. Ya, itu dekat Malaysia. Tapi sebenarnya, dekat Jepun sana, daripada tahun 90-an lagi, era tersebut dah banyak kereta-kereta mereka menggunakan transmission CVT ni. Okey, itu permulaannya. Kalau kita tengok pasaran pada hari ini, jenama Jepun hanya Mazda saja yang masih mengekalkan torque converter 6-speed auto. Ya, Mazda memang tidak ada CVT. Kalau kita tengok jenama-jenama lain daripada yang paling besar Toyota kepada yang paling kecil Subaru, semuanya dah pakai CVT. Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu, Suzuki, semua dah pakai CVT ataupun DCVT. But kesemuanya adalah CVT. Tapi semua ke pakai CVT? Tak juga. Ada lagi model-model tertentu yang masih digunakan oleh pengeluar ni dengan gearbox, transmission, torque converter auto, model-model terpilih. Contohnya daripada Lexus, Toyota dia ada Land Cruiser, ada Camry, ada Supra, ada GI Yaris, Corolla yang masih menggunakan torque converter automatic transmission dan juga manual lah. Tetapi kita bercakap tentang majoriti kereta-kereta penumpang, passenger car, K car yang menggunakan transmission CVT. Memang agak pelik sebenarnya sebab kalau kita tengok trend ni, dekat Jepun majoriti pakai CVT. Tapi kalau kita tengok dekat Europe, dekat Amerika, dekat Europe contohnya kan, Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Peugeot, Citroen, semualah langsung tak ada yang pakai CVT. Dia orang akan pakai sama ada 6-speed auto ataupun 8-speed auto, sama ada torque converter ataupun dual clutch. Dulu sebenarnya Audi pernah pakai CVT. Ya, pernah Audi menggunakan transmission CVT pada model mereka yang dikenali sebagai Multitronic. Wah, bunyi dia macam sedap sikit lah, tapi CVT juga. Tapi akhirnya Audi scrapkan projek tu dan digantikan dengan transmission DSG. Sampailah sekarang. Tapi kenapa Jepun? Okey, sebelum tu kita tengok pengeluar-pengeluar gearbox daripada Jepun dulu. Majoriti diorang ni keluarkan CVT, iaitu Aisin, Jetco dan juga Akashi Kikai. Ini semua memang jenama Jepun, syarikat Jepun yang buat CVT berkepakaran dalam gearbox Continuous Variable Transmission. Sebab apa? Sebab Jepun suka CVT. Sebab apa? Sebab ini sebabnya. 5 kami bagi. Yang pertama, kita perlu melihat dari perspektif yang lebih besar. Yang pertama, Jepun bukanlah pengeluar petroleum. Negara dengan gempa bumi banyak, dengan tsunami, dengan bencana alam. Dia memang tidak ada hasil bumi. Tetapi, Jepun adalah pengguna petroleum keempat terbesar di dunia. Dia orang mengimport anggaran 2.7 juta tong minyak mentah setiap hari. Jadi mereka kena buat kereta yang benar-benar efisien dan jimat minyak. Jadi jawapan dia memang CVT. Bayangkan, enjin kecil macam kereta-kereta daripada K car 660cc dan digabungkan dengan CVT, jadilah kereta yang memang jimat minyak. Dan juga kereta-kereta hybrid mereka juga menggunakan CVT yang memang jimat minyak. Macam mana pula CVT ni boleh jimat minyak? Memang kalau anda baca, memang itulah sifat sebuah CVT yang mana dia boleh mimik penggunaan transmission manual. Maksudnya manual tu paling dekat sifat dia adalah CVT. Sebab dia orang boleh buat berapa ratio yang dia nak pun. Jadi ini menyebabkan setiap julat RPM tu sangat efisien penggunaan bahan api dia dengan kelajuan yang dia dapat. Jadi memang kesimpulan ni memang jimat minyak. Yang kedua, keadaan jalan raya di Jepun ataupun bentuk muka bumi. Kalau anda biasa pergi ke
Jepun, di bandar-bandar utama, di kampung-kampung, dia berkongsi satu benda permukaan jalan yang mana dia kecil, banyak selekor, naik bukit, turun bukit. Dia tidak banyak highway yang straight line, panjang. Kalau pergi daripada Tokyo ke Fuji tu, berapa kerat sangat, berapa jalan sangat yang kita boleh top speed. Dia tidak banyak jalan lurus, jalan yang macam autobahn, macam dekat US, macam dekat Europe. Jadi, penggunaan CVT lebih sesuai di jalan-jalan macam ni. Pada RPM rendah contohnya. Speed, laju, slow. Jadi, CVT yang paling sesuai. Dari segi teori, okey? Power ke economical, memang CVT menang. Jadi, bila pengeluar-pengeluar ini tengok keadaan muka bumi, topografi di muka bumi Jepun ni, dia orang dah fikir, wah, yang sebenarnya terbaik ialah CVT. Jadi, semua buat CVT je lah. Yang ketiga, pemandu-pemandu di Jepun ni dia memang sukakan pecutan yang linear. Dia bukan macam kita, keluar daripada rumah, buka pagar, terus 108. Tak. Dekat Jepun, dia orang memang bawa santai-santai, relax-relax. Pemandu dia adalah pemandu-pemandu yang berdisiplin. Dia orang nak bawa kereta yang lancar tanpa power loss. Bila dia panjat speed tu sedikit demi sedikit. Kalau dia menggunakan torque converter ataupun DSG ataupun dual card, dia masih ada power loss, ada sentapan gear yang berlaku. Jadi kalau CVT dia boleh customizable speed macam mana dia bawa manual. Cuma tidak perlu clutch lah. Jadi ini memang nature pemandu-pemandu di Jepun. Yang keempat, disebabkan muka bumi, disebabkan budaya memandu, dia mencipta satu lagi culture dekat Jepun, iaitu budaya memandu orang-orang Jepun. Okey, kalau siapa masih ingat waktu 90-an, awal-awal tahun 2000 dulu, speed limit untuk kereta-kereta Jepun memang dia cap dekat 180 km sejam. Memang ada yang buang speed limit apa semua, tapi itulah rata-rata speed limit kereta normal. Kalau kereta kekar, speed limit dia dekat 140 km sejam. Kalau anda tidak pernah pergi Jepun, memang bawa dekat lebuh raya kat sini, daripada Jalan Duta pergi Tapah mana, uish, 140 menung betul. Suku NVX modified pun dah lebih 140. Tapi itulah keadaan jalan raya di Jepun. Jadi itu mencipta sendiri pemandu-pemandu yang berhemah dekat Jepun, pemandu yang berdisiplin. Jadi dia orang ni memandu memang dengan cermat dan tidak gopoh. Jadi dia memandu tu dia ikut RPM, dia panjat sikit, merayap dalam traffic jam, slow, laju, panjat bukit, turun bukit. Dia bawa kereta pada kelajuan sederhana. Berbeza dengan pemandu-pemandu lain di luar Jepun. Contohnya dekat Malaysia. Kita lepas je daripada tu Jalan Duta tu, kalau boleh 18 tu sampai Padang Besar. Memanglah jahanam CVT. CVT tak dicipta untuk kelajuan gila macam tu. Yang kelima, ada model khas untuk yang suka memandu laju. Ya, dekat Jepun, kalau dia betul-betul nak memandu laju, dia akan bawa kereta-kereta yang laju. Bukan dia bawa Alphard Velfire laju atas highway. Itu gila namanya. Okey, dia orang tetap ada gearbox konvensional, 6-speed manual ataupun 8-speed auto. Tengok model macam GR Corolla, GR Yaris, Civic Type R, Swift Sport. Memang ada kereta-kereta performance. Even untuk hari ni pun Subaru dia masih buat model performance dan digabungkan dengan CVT. Dia namakan sebagai SPT, Subaru Performance Transmission. Bunyi je macam sekejap, tapi dia memang CVT. Jadi dekat Jepun, kesimpulan dia macam ni. Kalau dia nak bawa laju, dia beli kereta laju. Kereta yang betul-betul performance dengan gearbox yang betul-betul sedap. Kalau dia nak pakai santai-santai, hantar nak pergi sekolah, pergi kedai beli kicap, dia pakai kereta-kereta yang CVT. Dia tidak modified kereta CVT tu bawa laju macam orang hilang pedoman. Okey, itulah tadi sebab-sebab kenapa kereta jenama Jepun menggunakan transmission jenis CVT berbanding dengan jenama-jenama Eropah ataupun US. Okey, kita dah nampak jalan dia adalah kerana CVT tu jimat minyak, jimat petrol. Jadi, kepada anda di sini yang ada kereta yang pakai CVT tu, tak payahlah. Tak payah nak bawa laju-laju, tak payah nak tukar exhaust bising-bising. Tak sedap. Bunyi dia macam Yamaha NVX tukar exhaust CJ Ipoh. Tak sedap. Diulangi, tak sedap. Saya ulang! Tak sedap bunyi dia. Jadi, kalau anda nak modify, nak bawa laju, cari kereta-kereta yang memang dedicated untuk sports macam tu. Ataupun kereta-kereta yang pakai torque converter auto. Misalnya, Proton Iswara.
Proton Wira, Proton Perdana, tak. Boleh beli Truck, Triton, Hilux, Navara. Okey, kereta-kereta macam ni masih lagi menggunakan torque converter. Dan juga kereta-kereta besar lah macam Land Cruiser, Prado, Lexus dan kereta-kereta biasa. Mazda. Mazda dia tak ada CVT. Dia masih pakai torque converter 6 speed. Sebab itulah satu-satunya gearbox yang Mazda ada. Ataupun Lexus lah. Ataupun, mahal sangat, belilah Aziarama manual. Kan puas hati macam tu. Okey, itulah saja video kita pada hari ini. Kepada anda yang mungkin baru saja menemui channel kami, sudah kena subscribe, like dan juga tekan lonceng. Follow kami di TikTok, Instagram dan juga Facebook.